Sedikit silang cak. Oh, tak aku. Oh, Tak baru ke ni? Baru. Itu. kau jadi kawan. Kawan asal dia. Iya. Nak dia. Orang saya tak tahu ni saya dia tak okey. Tapi tak lama. Ada dia. Ada. Saya ada. Kata baru. Tak ada pun langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Balik tadi. Ikat apa tak? Ikat apa tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah pada malam ini tajuk ya seperti mana yang kita tulis dalam poster itu, saat berpisah. Ada yang mau tak payah gapo pisah gapo pula dah. Masya-Allah. วินาทีแห่งการจากลาวินาทีจากลาวินาทีสุดท้าย kita nak kecek itulah malam. Cuma winatiสุดท้าย ataupun saat berpisah yang maksud saya sininya ialah saat berpisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa panggil perpisahan kita nak tahulah, detik-detik dia panggil suasana banyakan hari-hari yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kata? Jadi puak sahabat terutamanya Siti Aisyah radhiyallahu anha tu mari duduk tulis, mari duduk buayak cerita kita tu kak, supaya bila hari lah nakถอยหลัง. Nah, hari yang ketiga sebelum pada mati, hari yang kedua, hari yang pertama, nah pagi mati tu, pagi sena tu lagu mana berlaku. Nah, jadi kita ambil insya-Allah, kalau tak teluh dengan masa ni kita sambung lagi minggu depan dah. Kita kokogilah insya-Allah. Tu maksudnya malam ni tu kita nak kacak itulah. Kematian ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal umat dia, tinggal
kekasih dia tinggal orang panggil harta-harta dunia, yang Allah SWT beri pilih ke dia tu, suruh dia nak beri dia tu dunia, ataupun nak pergi berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah pilih nak pergi jumpa dengan Allah. Kita nak tahu situ dah. Jadi seperti mana yang kita tahu, setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada buat haji, Nabi buat haji sekali tu ya dah, Hajjatul Wada', haji berpisah dah, haji berpisah tahun ke-10. Jadi haji itu dia buat haji berapa? Bulan apa? Bulan Zulhijjah dah lah, akhir tahun yang ke-10. Jadi setelah daripada Nabi itu tunai haji siap, dan sebelum daripada tu turunnya ayat mari, ayat surah-surah, terutamanya surah Al-Fathu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya bantuan Allah dan kemenangan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan lihat manusia-manusia ini mari duduk masuk kepada Islam. Yadkhuluna fi, masuk ke dalam Islam, afwaja, secara berpuak-puak, berkumpul. Sebelah utara mari, sebelah utara, sebelah selatan mari. Puak-puak, terutamanya orang-orang daripada sebelah Yaman tu. Maksud di sini tu pergi duduk fokus, pergi duduk berat kepada puak-puak Yaman, kerana dia mereka tu mari sungguh, mari puak, mari istihar Islam. Dan termasuk juga dengan orang-orang kepulauan Arab sendiri, setelah daripada pembukaan Mekah tu lah, dan mau tahu kata, Rasulullah ni adalah pemaaf. Tak biasa temu lagi dalam hidup demo, dalam sejarah tok nenek moyang demo ni mari duduk serai Mekah, mari duduk masuk Mekah ni, tetapi dia panggil beri maaf belaka pada orang-orang Mekah. Tak ada mari duduk bunuh dan balas, tak ada duduk balas denda, tak ada mari duduk bakar rumah, apa semua macam lepas. Dia panggil Rasulullah lepas, itlaku gilah mu nak gimana pun, fa antum tulaqa, mu bebas, mu bebas. Diriwayat kepada puak-puak Quraisy pada masa tu, yang mana puak-puak Quraisy tu biasa buat nyanyi ke dia, biasa kata huduh ke dia, biasa bunuh sahabat-sahabat dia, macam-macam lah. Tapi waktu Rasulullah masuk di Mekah semula tu, Rasulullah maaf habis kepada mereka itu. Jadi setelah daripada tu bawa tahu mari juga pakak mari masuk Islam belaka lah. Terutamanya di kalangan orang-orang Yaman pada masa tu. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih. Allah SWT suruh tasbih banyak. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan pujian Tuhan kamu. Wastaghfirhu, dan minta ampun. Suruh Nabi minta ampun. Suruh Nabi istighfar. Allah tak tahu lagu mana, kihpa tak tahu. Allah perintah kepada Nabi supaya Nabi itu banyak ucap istighfar. Nabi kita dah tahu dah, Allah Rasulullah SAW istighfar pada Allah ni tiap-tiap hari berapa? 70 sampai ke 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam keadaan dosa dia diampun, dalam keadaan dia tu dimaksum, maknanya dijaga oleh Allah supaya dia tu tidak melakukan dosa. Tak, dosa kecil, dosa besar tak berlaku. Maksum dia ni. Dia buat jadi setengah program siap dah. Berasa nak buat, disekat kerana maksum. Usima maknanya orang panggil dijaga. Ada rabuk, ada sistem dia siap dah. Allah SWT beri kepada Nabi Muhammad supaya dia tu terpelihara daripada melakukan dosa, sama dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa salah tu ada, salah terlupa tu ada. Nabi biasa terlupa,
Nabi biasa salah, tapi tidak menjadi suatu perkara yang jadi dosa Nabi, pada Nabi tidak. Jadi ayat ini adalah suatu, dia panggil apa? Suatu i'lan apa? I'lan ucap selamat tinggal dah. Dia panggil hadza na'yun min Allah. Na'yun ni maknanya แจ้งข่าว แจ้งข่าวไม่ดีแล้ว เป็นการแจ้งข่าวจากลา daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puak-puak sahabat hak lain tu pakak mujur tu surah ni. Oh, kita boleh buka, maknanya เป็นการประทับตรา Allah Subhanahu wa taala ayat kata Mekah akan buka ke, akan benar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, tu dia. Tapi sahabat-sahabat hak lain tu, maknanya dia benar dah ni. Dia panggil naksud lakon dah lah. Naksud cerita dia panggil. Nah. Tu dia. Sahabat tu ada dah, setengah-setengah sahabat tu ada hak faham dah kata naksud lakon dah lah ni. Nah, akhir-akhir mari. Lagu tu. Apatah lagi setelah daripada turunnya ayat di Hajjatul Wida' tu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Turunnya ayat ni, maka setengah-setengah sahabat tu ayat kata, tak ada dah lah sepenuh. Moga Tuhan janji dah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agamamu. Jadi setelah sepenuh dah, lepas pada sepenuh tak ada dah lah, kurang dah. Sahabat dia faham lagu tu. Setengah-setengah sahabat dia kata tak ada dah lah. Selepas sepenuh ni kau turun, maknanya siapa sujud. Hari tu sebagai suatu petanda kata Islam yang dibawa oleh Nabi tu dah sampai ke kemuncak. ถึงจุดสุดยอดของภูเขาdah. Tinggi dah. Jadi apabila siapa pocok, nak pergi ke mana lagi? Turun. Sahabat dia faham, setengah-setengah dia faham lagu tu. Nah, terutamanya Ibnu Abbas dia faham lagu tu lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata, hak ning maknanya tidak ada selepas daripada sempurna sesuatu perkara kecuali dia akan berkurang. Jadi Nabi SAW dia kelik, daripada Mekah tu, daripada buat haji kelik kepada Madinah semula tu, dia berasa sakit terutamanya sakit kepala. Dia kelik sapa tu maknanya mahram dah lah tu, mahram sofa dah lah. Mahram. Jadi dia mula sakit kepala. Dia pergi royak kepada Aisyah. Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Aisyah, aku ni sentiasa rasa kata sakit, duduk rasa sakit hasil daripada aku ni pergi duduk makan daging pada Khaybar, pada perang Khaybar pada tahun perang Khaybar ni tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi hak Nabi berasa kata sakit lagi tu tahun sebelah, maknanya 4 tahun Nabi duduk sakit. 4 tahun. Gapo kisah Khaybar ni? Daging Khaybar. Racun. Nah, ada seorang perempuan Yahudi. Nah, nama dia Zainab. Nama Zainab Yahudi. Zainab bintil Haris. Di Khaybar ni tempat puak-puak Yahudi. Jadi Nabi pergi serai, pergi benar situ, lepas tu duduk di Khaybar beberapa ketika. Puak-puak Yahudi pun tak ada apa lah, hak lari pergi, hak kena bunuh pergi. Hak duduk dalam pemerintah, hak duduk di Khaybar pun duduklah Nabi. Duduk jaga nama tu lah. Nah, duduk situ berapa ketika, berapa hari. Jadi ada seorang Yahudi berpura-pura mari nak khidmat pada Nabi. Tengok
Tu jahatnya Yahudi ni. Allah, daripada dulu lagi nak bunuh Nabi. Hak ni orang Tino puak-puak banyak lagi duk di Madinah tu. Ada nak bunuh Nabi, ada nak lempar batu, janji dengan Nabi nak pergi bucutu. Nah, sebelum pada Nabi nak pergi tu dia naik atas jidah. Nah, dia nak lempar batu dah. Tapi semua tu diketahui oleh Rasulullah. Jibril mai royak lagi. Jangan pergi situ Muhammad. Puak tu sebenarnya bukan nak baik dengan muda, nak bersorak dengan muda seperti mana yang dia dakwa. Dia tujuan nak bunuhmu, nak ambil batu, nak remah atas kepalamu. Tu hak duduk di Madinah. Bagi di Khaybar ni orang Tino pula dah. Nak royak kata dalam sejarah Nabi ni, puak-puak Yahudi ni daripada pribadinya, daripada kaum kabilahnya, daripada orang tua, daripada perempuan sendiri tu, orang panggil benci kepada Rasulullah SAW, denai nak marah siapa kau niat untuk nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Kali ni dia pergi buat orang panggil kambing. Kambing molek bakar ke apa semua. Dengan molek sekali Nabi dengan kambing dengan kambing bakar dia berahilah dia makan. Puak-puak apa dia Yahudi pun dia tahu dah. Makan kegemaran Rasulullah SAW. Tapi dalam waktu yang sama tu dia pergi bubuh racun. Racun dalam daging kambing tu. Racun-racun hak berat sekali. Hak besar sekali. Nabi pergi makan tapi tak ada nak telai. Sekadar tak telai tu. Nah, apa dia tahu Jibril mai royak dia lepas mai. Nah, dia lepas. Ada seorang sahabat dia makan mati tu. Mati selalu. Tapi Rasulullah tak ada nak makan. Nah, cuma adalah kesal-kesal ke apa semua ni, siapa kau Nabi ni bawa mati sakit tu. Allah nak ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia nak jadi syahid kan. Jadi syahid ni jadi syahid hak suyuk hal dah. Maknanya kena seksa 4 tahun. Tahun yang 7, 8, 9, 10, 11. Utamanya tahun hak dia nak mati tahun yang ke-11 tu, siapakah dia hidup mengadu kepada Siti Aisyah, kata aku sentiasa maknanya sama-sama lepas ada kena tu kat sakit sama. Cuma sakit Rasulullah ni dia panggil hak tu dia panggil sabar tu, hak tu besarnya Rasulullah. Sakit tapi sekadar orang hak rapat-rapat itu lah tahu. Tak ada pasal jenis duduk beradu dak. Tak ada duduk beradu, tak ada duduk post dalam Facebook ke apa semua dak. Wak kita lah ni pas pening kepala sikit po. Tak apalah kita niat nak suruh orang lain doa kali. Nah, tu tak ada masalah. Tapi kalau pasal jenis pasal jenis tak bersabar, tipoi-tipai bang, tipoi-tipai anak kita, bini kita, anak beringuh sikitnya, anak tubik bisu. Wah tubik habis dalam Facebook. Royak. Cuma jadi di dia niat lah, maknanya suruh orang tolong doa ataupun hak tu maknanya molek lah kalau suruh orang doa. Tapi kalau pasal jenis kena gibak kata tipoi-tipai, pasal jenis tak sabar tu tak boleh pahala nak. Bagi saya rasa lebih baik kita bersabar. Sabar ni duduk tak ada duduk buayak bergapo. Nah, paling kurangnya orang lain gugu nak pukul gambar kata suruh doa tu lain. Nah, hak tu duduk di letak niat kita masing-masing lah. Tapi Rasulullah nak ayat kata daripada tahun yang ke-7 sampai ke-11 tu Rasulullah SAW duduk menderita dengan kesakitan racun yang diberi oleh seorang Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Haris. Rasulullah dia di rumah Aisyah pun ada satu hadis juga, hadis sahih belaka lah. Hadis sahih Bukhari. Dia nak pergi royak kepada Aisyah, tapi hari tu ada Aisyah sendiri pun radhiyallahu anha, Aisyah pun sakit kepala juga. Jadi dia ke Aisyah dulu. Rasulullah nak royak ke Aisyah, kata dia sakit, tapi nyedar kepada isteri dia. Aisyah tu pergi royak dulu, "Hei Rasulullah, aku sakit kepala." Aisyah kata. Abah dengar
apa dia Aisyah tu kata sakit kepala, Rasulullah katalah. Rasulullah kata, kalau begitu sekiranya engkau ni mati dulu, Nabi kata, aku nak berdoa lah kamu. Aku nak berdoa. Maka di situ ada hadis Aisyah sendiri doa ayatlah, dia cemburu lah. Dia cemburu ni katalah pasal jenis orang-orang perempuan duk kata tu, kalau gitu engkau ni hai Rasulullah, orang panggil gapo, bercita-cita untuk aku ni nak mati kali, supaya mu nak boleh duduk dengan orang perempuan lain, dengan isteri lain. Pasal jenis duk manja lagu tu lah. Nah, moga duk ayat kata kalau mu mati dulu, habis tak boleh sebut benda-benda ni. Nah, tak boleh sebut kau demo kata kalau demo mati dulu, tak apalah, habis tolong-tolong kapal banyak, tak kena duk kecek lah tu. Tak kena duk kecek. Tu dia. Jadi kerana apa timbul perempuan Siti Aisyah pun dia timbul juga kata, kalau gitu duk nak niat nak biar aku mati lah kali. Jadi ikut tu. Rasulullah pun tak ada kata gapo. Tak ada kata gapo, cuma mari dia duk ayat kata aku pun sakit kepala juga yang hampir-hampir pecah. Orang panggil perut ni. Tali takar perut ni. Takar perut nak pecah, nak putus. Aku sakit kepala ni. Itu adalah kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo saja Rasulullah sakit ni kerana ada dalam hadis lain. Rasulullah ni diberi tenaga supaya dengan orang lelaki 40 orang. Tu orang panggil sanad hadis ni Ibnu Hajar dia duduk dia tak ada kata gapo, dia wari hadis ni, lepas tu dia duduk dia, maknanya boleh terima lah. Ada hadis potong lagi dia kata 40 orang tu 40 orang daripada ahli syurga pula dah. 40 orang ahli syurga. Maknanya Rasulullah diberi tenaga serupa dengan tenaga 40 orang ahli syurga. Lepas tu seorang-seorang ahli syurga tu ada tenaga serupa dengan orang biasa 100 orang. 40 orang ahli syurga maknanya 4,000 lah. 40 gikun dengan 100. Maknanya tenaga Rasulullah serupa dengan tenaga orang biasa ni 4,000 orang. Hebat. Ibnu Hajar ada sebut hadis-hadis cerita ni, lepas tu dia senyap. Dia senyap, dia tak ada kata gapo, jadi balik orang panggil ulama tu mai dia atau boleh terima lah. Boleh terima hadis ni. Sebab tu kalau Rasulullah sakit juga serupa jugalah. Sakit Rasulullah serupa dengan orang 4,000 sakit, mai duduk tindak atas dia seorang sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Jadi setelah itu duk sakit kepala tu dia Rasulullah duk pergi lagi di rumah-rumah isteri dia tu. 9 orang. Tetapi setelah pada tu dia sakit berat. Sakit berat ni mula sakit di rumah isteri dia yang bernama Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah. Apabila dia sakit berat gitu tu, tiap-tiap hari pun dia duk sakit di situ tu. Siapa kau dia tu tanya esok, aina ana ghadan, aku esok ni mana, aku esok mana. Maksud situnya puak-puak isteri Rasulullah ni faham dah, kata Rasulullah ni duk nak kepada giliran hari Aisyah. Tu dia. Lalu tu ada juga dalam hadis mai ayat kata isteri semua tu setelah daripada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit teruk ni, maka mereka bermesyuarat dan orang panggil builah giliran demon kata segililah ikut Rasulullah lah. Pergi di rumah apa dia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Puak-puak isteri Nabi ni pakat belaka tu hadiah sedekah giliran dia tu diberi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pun kena tutung marilah. Allah tengok tutung di rumah Maimunah ni. Mari siapa mai duk tutung dia? Al-Fadl bin Abbas sepupu dia dan Ali bin Abi Talib. Mai duduk pegang dua-dua bahu dia tu,
Nah, mari di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Rabbi. Jadi daripada situlah, daripada situ sebelum pada tu hak Rasulullah boleh jalan tu dia pergi dulu. Dia pergi jalan, dia pergi ziarah kubur syuhada Uhud di Bukit Uhud. Duduk di Madinah ni banyak kilo juga. Berapa kilo je Pak? Dalam 10 kilo boleh Pak. Duduk di Masjid Madinah, mari di Bukit Uhud. Jauh jugalah. Jadi Rasulullah mari ziarah kubur syuhada Uhud dan dia berdoa kepada puak-puak syuhada Uhud. Dia berdoa situ, lepas tu dia mula sakit. Bawa sakit ni, jadi katanya hidup sakit di rumah Aisyah ni lah, hak berat sekali dah. Aisyah radhiyallahu anha. Hak ni kelebihan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang panggil Nabi hidup pilih rumah dia tu. Lepas tu Nabi pun habis nafas yang terakhir di rumah dia. Di rumah Siti Aisyah, di bilik Siti Aisyah dan di atas riba dakapan pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Hak ni kelebihan dia. Tak ada orang nak buat lagu mana. Isteri lain tak boleh nak buat ni supaya dia. Sebab tu dialah banyak hak ceritanya. Dia saat-saat balik akhir hak Nabi nak mati ni dia. Aisyah radhiyallahu anha duk banyak royak cerita. Siapa ke Aisyah ada royak kata ada depan Rasulullah tu ada bekas air. Bekas air ni wallahu alam lagu mana kalau ngawi arak sepengah kendi tu. Kendi bekas cetong air. Panahnya Rasulullah, siapa ke Rasulullah tu ambil tangan dia, pergi celup air, lepas tu pergi sapuh muka dia. Sapuh muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berkata la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi bila-bila duk kata tu duk basuh muka dia, duk sapuh muka dia tu, la ilaha illallah, sesungguhnya bagi mati ni ada sakarat. Allah, gapo dia sakarat? Sakaratul maut. Berasa lagu mana? Sakaratul maut. Tak boleh nak tahu. Sebab orang berasa hak ni tu gi belaka. Tak boleh main nak oyak. Tak itu. Kena mati. Tu sakaratul maut ni tak boleh nak tahu lagu mana. Nak tanya siapa? Nak tanya rasa tom yam di mana ni? Di Soi Sik boleh, Pad Thai di Soi Neng, Soi Song tak apa. Moga ada orang pergi makan, pergi kecak, lepas tu main wajak kita, di situ sedap, sini sedap. Tak itu kan? Jiheng ke mana kau hajai, mana sedap nasi, boleh wajak. Tapi sakaratul maut, siapa nak boleh wajak? Tak ada siapa nak boleh wajak rasa lagu mana. Tapi tiap-tiap orang inna lil maut, bagi mati itu ada sakarat. Sakar mana? Siapa kau pening, siapa kau mabuk, siapa kau sakit, tak tahu lagu mana. Zaiqah tu. Kullu nafsin zaiqatul maut dalam Quran. Dalam Quran bukan ayat kata kullu nafsin tamut, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap benda yang bernyawa akan mati. Tak kena terjemah lagu tu Bukan kata tak kena, tapi tak laik sangat. Hak laiknya kena kata inna kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa zaiqatu, akan merasai, akan mengecapi tong limrod กับความตายไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมีชีวิตต้องตายอย่างเดียวไม่ใช่ทุกสิ่งมีชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายlagu tu pas limrod situlah rasa tu pedih, manis, masing, seksa, gapo saja hak tu wallahu alam. Tapi kena rasa tiap-tiap orang, tiap-tiap yang bernyawa. Tu. Jadi siapa mai duk boyak ni? Aisyah radhiyallahu anha. Ada siapa ke Aisyah duk ayat kata Nabi tu duk sebut Allahumma fir rafiqil a'la hatta kubid. Nabi duk sebut hak tu ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Gapo rafiqul a'la?
teman yang maha tinggi. Nah, maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokok banda apa dia banda anbiya wal mursalin. Nah, wassalihin wasyuhada semua tu. Tu dia. Dia sebut tu. Nah, sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia ayat kata matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di celah-celah dakapan dan pelukkan aku. Siti Aisyah mai duk Nabi habis hembuh nafasnya terakhir ni di atas riba Aisyah. Bukan dalam rumah dia saja dak. Allah, bukan di rumah saja dak. Atas riba Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah sebut radhiyallahu anha kata, "Fala akrahu shiddatal maut li ahadin abada ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka aku berasa tidak benci lah, akrah nak sama dengan benci. Aku tak ada berasa kata ngeri kepada betapa sakitnya mati setelah daripada aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati atas ibu aku. Lepas orang tu aku tengok orang lain bahasa perih saja, bahasa perih. Nah, tu kerana dia biasa tengok hak berat sekali dah. Nah, Rasulullah bagaimana Rasulullah sakit, Rasulullah peluh, Rasulullah orang panggil duduk apa dia sakit. Nah, tapi tak ada duduk jadi berada, tak ada jadi tipu-tipu dak. Nah, tu dia. Siapa ke Fatimah sendiri anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ayat kata lagu mana? Wa karba abah. Allah, pa ayah sakitnya berasa. Anak sendiri berasa tengok ayah duduk sakit. Wa karba abah. Nah, sakitnya, deritanya ya Rasulullah, wahai bapa. Maka Nabi wayak kata laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Pokmu tidak akan merasai orang panggil gerung sakit derita dah lepas pada ni, tak ada dah. Rasulullah mai duduk kata duk jawab kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi itu orang panggil kejadian secara umum. Nah, berlakunya sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi sebelum daripada tu hak Rasulullah boleh hidup jalan lagi, boleh pergi lagi di masjid setelah mana dia tu dibawa ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah dia berkhutbah lah, dia mengajar kepada sahabat-sahabat lepas pada semaya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi berkhutbah kata lagu mana? Inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beri pilih kepada seorang hamba. Beri pilih lagu mana? Di antara dunia dan di antara apa yang akan ada di sisi Allah. Tuhan beri pilih pada seorang hamba. Suruh pilih mana dua? Mana so? Mana? Di antara dunia dengan ma'indahu, dengan apa balasan yang ada pada Allah SWT. Maka Nabi kata fakhtara ma'indallah, maka hamba tu nyagi pilih hak ada pada Allah Subhanahu wa taala, tak saya pilih dunia. Nabi duk berkhutbah tu, Nabi duk khutbah, duk ngajar tu dalam sejid. Dalam hadis lain ayat kata roliknya sahabat-sahabat ni apabila dengar Nabi duk mengajar ni, dia duk menunduk itulah, nak dengar, bukan menunduk menyenguk ngatuk apa kita ni, tak. Duduk khusyuk nak dengar tu, dengar yang tangcai kepada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada main duk siapa nak jawab lah. Tetapi tiba-tiba Abu Bakar mai jawab. Bahawa Nabi wayak kata innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Sesungguhnya Allah beri pilih kepada seorang hamba, suruh dia pilih nak hak dunia ke, nak dunia semua ke. Lepas tu dengan umur dia pun habis, siapa kekal. Siapa kekal tak mati dah. Seronok sekali dengan semua dunia, sutai dunia ni.
Nah, bukan serai, bukan sepitu dua pitu dak. Sutai dunia. Tuhan nak wi. Dengan apa yang dijanji oleh Allah, maka hamba tu pergi pilih hak yang dijanji oleh Allah. Dengar hak ni Abu Bakar sekat dah Nabi, fidaka ya, fidaka ummi, fidaka abi. Hai Rasulullah, aku nak tebuhmu dengan pokku, dengan makku. Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar radhiyallahu anhu teriak, fabaka Abu Bakar Siddiq, teriak. Barunya Nabi sebut lagu tu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri hak dok buaya hadis ni, dia kata faqultu fi nafsi ma yubki hadha syekh. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, datuk tua ni dok teriak buku apa? Ma yubki hadha syekh. Orang lain pakat duduk dengar. Moga Nabi dok cerita Allah SWT wi seorang hamba pilih di antara dunia dengan balasan hak dia duduk taruh. Datang-datang hamba tu dia duduk pilih balasan hak dia duduk taruh di sisi Allah SWT. Apa salahnya? Kan tu. Tapi Abu Sa'id kata fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu. Hamba yang dimaksud situ ialah Nabi dah. Kita baru tahu. Fakana Abu Bakar a'lamuna, maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling alim sekali di kalangan kami. Karena hidup payah tu. Nah, hidup payah tu. Nah, supaya dengan surah Al-Fath saat ni, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja tu. Nah, puak-puak sahabat lain pakat duk suka. Ibnu Abbas banyak kata dak, hak tu ajar Nabi dah tu. Ajar nak siapa dah. Tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hak ni pun serupa juga. Abu Bakar dah mari. Kalau gitu tak lama dah Rasulullah nak pindah, nak berpisah dengan kita. Maka marilah pada orang panggil fajar hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Nah, fajar maknanya pagi. Subuh lah. Di sewaktu manusia sahabat-sahabat tu duduk semaya belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, semaya subuh. Allahu Rabbi. Karena sebelum pada tu Nabi serah Abu Bakar tolong ganti dia jadi takmir dah itu kan. Tu dia. Sebelum pada tu Nabi dok mo'oh lagi. Nah, ada satu kalinya bahawa Abu Bakar duk semaya, Nabi mari, Abu Bakar hundur, ada juga. Nah, ada waktu Nabi semaya, Abu Bakar turut Nabi dan sahabat-sahabat lain turut Abu Bakar. Dalam masa Nabi sakit, tapi lah sekalinya pakai Abu Bakar jadi takmir terus. Nabi tak boleh pergi dah, tak boleh gerak mana dah. Tu dia. Jadi subuh ni, subuh pagi senar tu, hari yang ke-12 Rabiul Awal tu, setelah daripada di waktu manusia orang-orang sahabat dan Abu Bakar duk jadi takmir semaya subuh tu, tiba-tiba ada, dia panggil as-satr, maknanya tabir lah. Dia sekat sejik Nabi dengan bilik Aisyah ni dengan tabir. Allah. Dengan tabir kain gitu ya kali. Nah, tabir kain. Jadi tiba-tiba tabir tu terangkat. Tabir hak duduk di bilik, duduk sekat sejik Nabi dengan bilik Aisyah ni terangkat. Nah, wa baraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waraihi, maka timbullah Rasulullah baraza, maknanya zahara. Nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ambil tabir tu, nampak rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilaihim, nah, wa hum fi sufufis salati fatabassam. Maka Rasulullah pakat tilik tengok sahabat-sahabat hadut semaya dalam sah tu. Fatabassama, maka Rasulullah senyum. Allah tengok senyum, tengok sahabat-sahabat duk sah dengan rapatnya. Lepas tu semaya subuh pun penuh kan. Penuh, dia tak ada beza mana subuh dengan jemaah ni.
Nah, masa sahabat dulu lah tu kan. Nah, pak kita ni supaya kata Hamka tu lah. Mau lihat Muslim, lihat solat Jumaat. Mau lihat mukmin, lihat solat fajar. Tu dia kata Hamka dulu. Kalau nak tahu, nak pergi bila orang Muslim, orang Islam, mung pergi tengok waktu sembahyang Jumaat. Tapi kalau mung nak pergi tengok orang mukmin, pergi tengok waktu sembahyang subuh. Tikah apa sah? Golek lagu tu lah. Nah, golek lagu tu. Nah, subuh tu kau banyak lagi, muka pakat tak pergi ke mana. Nah, duduk dalam tu. Nah, cokoh dalam, muka tak ada dengan anak, dengan cucu, dengan duduk situ. Nah, sepatutnya lebih banyak lagi lah, lebih banyak. Allah, saya pergi di Turki baru ni pun di Pamukkale dalam kampung, ambil daripada Istanbul 500 kilo kita pergi pula. Kita pergi tidur di kampung. Kejut dah juga. Subuh penuh sejak dia. Besar 2 kali ganda dengan ni. Penuh. Subuh semaya subuh. Masya-Allah. Nah, lagu tu semua, bukan malam hari tu saja duk kecek dengan email ke apa semua, lagu tu golek dia. Nah. Jadi Rasulullah SAW tengok kepada saf-saf Allah hasil pada didik dia sebelah 23 tahun Rasulullah duk beno dia morning daripada sore di Mekah. Nah, main duk kena hina demo, huno pergi kepada Madinah, kelik mari perai puluh-puluh kali. Tiba-tiba hari tu tengok sah betul. Ada orang gatidah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kata hadisnya, faraja Abu Bakar ila saf. Abu Bakar tengok Nabi tu mai duduk senyum, lepas tu mai duduk balik tira ni. Maka hundur Abu Bakar. Hundur daripada saf. Zannan minhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruja ila salah. Kerana Abu Bakar skor kata Nabi nak mari semaya. Wa kadal muslimun an yaftanu fi salatihim. Hampir-hampir orang duk semaya tu maknanya nak selerok lah. Fatana yaftanu sini ni maknanya fitnah. Ni bukan fitnah, ada fitnah tu tak, tapi gagal. Jadi pakat kejut. Duk dengan semaya ni kejut tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menjelma di di tabir tu. Kerana apa? Kejut ni. Siapa-siapa kau nak punuh semaya demo ni. Farahan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mujur, gembira, suka hati. Nah, tengok kerana duk sakit lama dah. Lepas tu pagi tu datang buka mai tengok dengan senyum. Fa asyara ilaihim an atimmu salatakum. Maka Rasulullah beri isyarat rakyat kata terus semaya, sepenuhkanlah semaya. Summa dakhala al-hujrah. Kemudian Rasulullah pun masuk dalam bilik dia. Lepas tu Rasulullah tutup, orang panggil apa, tira dia ni, tabir sana. Lepas pada semaya pun manusia pun tubik sejik lah. Klik di kerja masing-masing. Dengan mereka tu suka kata Rasulullah SAW telah pun sembuh daripada penyakit dia. Segar dah kali, Rasulullah tak ada apa dah lah. Nah, segar dah, Rasulullah pakat segar waktu berita lagu tu. Sampai ke Abu Bakar Siddiq sendiri pun, nah, pergi dengan kerja dia lah, pergi di kebun dia. Nah, kerana tengok Rasulullah tu, apa dia segar dah. Tapi dia panggil walakin tabayyana annaha kanat nazrata tafakkudin wa wada. Tetapi sebenarnya pandangan itu merupakan pandangan yang terakhir. Nak tengok umat dia yang terakhir. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tempat tidur dia. Dia pergi sana kepada Aisyah. Allah, pada masa tu Aisyah ada cara muka giliran dia. Rumah dia. Duk sana, duk nyanda di dada apa dia Aisyah radhiyallahu anhu. Maka di situlah orang panggil Rasulullah tu pingsan, dia panggil tak khabar kerana sakaratul maut. Nah, maka Rasulullah apa dia adalah situ. Aisyah ayat kata ada kalinya Rasulullah ambil tangan Rasulullah sendiri, dia sendiri, Nabi sendiri
mai duk sapuh muka ni, panah. Bawa lepas pada tu orang panggil Aisyah sendiri ambil tangan Nabi ni. Ambil tangan Nabi pergi sapuh di kain, pergi sapuh, pergi celup di air, lepas tu mai sapuh di muka sallallahu alaihi wasallam untuk nak tabarruk. Nah, Aisyah tak ambil tangan dia, mai duk sapuh muka Nabi dah. Dia ambil tangan Nabi juga, mai sapuh di muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu pakak marilah ada masuk, dan Usamah bin Zaid masuk, Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar masuk. Nah, masuk Abu Bakar, Abdul Rahman masuk ni. Abdul Rahman ada bawa kayu siwak. Nah, siwak, nah makna sugi tu. Rasulullah tilik tengok di siwak tu. Jadi Aisyah kata Rasulullah nak kepada as-siwak. Maka Aisyah minta siwak tu kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Abu Bakar, nah radhiyallahu anhuma. Lepas pada tu Aisyah dia mamuh lah. Nah, kerana siwak nak jadi dia kena mamuh dulu. Nah, mamuh dia kikir apa semua. Nah, maka dia Aisyah tu dia tolong siwak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sining tu pun satu kelebihan besar pula dah Aisyah. Rakyat kata aku berterima kasih kerana Rasulullah, nalah ailio Rasulullah tu campur dengan ailioku pada akhir-akhir hidup dia. Tu Rasulullah dia Aisyah buat satu kebanggaan dah. Supalah situ tu Fatimah pun mari duk mengadu saat ni lah. Ayat ayah sakit, maka Rasulullah ayat kata laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Tidak ada hari yang pokmu tu sakit lepas pada hari ni. Nah, pada pagi tu juga ini di antara akhir-akhir kelimah-kelimah Rasulullah mai duduk sebut. Dia kata lagu mana? Dalam sebut Muwatta dia kata qatalallahu al-yahud wan nasara. Nah, ada juga tu. Ada dalam riwayat lain laknatullahi 'alal yahud wan nasara. Qatala maknanya laknat dah. Allah sabceng, Allah laknat kepada Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kerana mereka itu duduk ambil kubur-kubur nabi mereka itu jadi masjid. Hak ni di antara kelimah-kelimah yang diucap yang terakhir, yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek dah. Buku kubur ni besar. Nabi siapa kena mati pun duk mikir duk sebut hak kubur. Tu puak-puak kita kena beringat molek. Nah, hak kubur ni. Kerana kubur dia dua perkara ya. Tujuan kita pergi kubur ni dua perkara. Satunya nak mengingatkan kita akan mati. Yang kedua nak tolong doa kepada si kubur. Dua perkara tu ya. Moga lain tak sawak kerja lah atas kubur. Tak ada. Nah, nak pergi baca Qurannya, nak pergi semayanya, ngorek isya subuh sampai ke 7 hari, 4 hari. Tak ada. Bukan tempat dia. Tempat kubur untuk kita nak berdoa kepada si mati, ada masalah, dan untuk nak mengingatkan kita akan mati. Ummati tengok dah. Juga ada juga dalam hadis yang lain mengatakan bahawa sebelum pada Nabi mati itu Nabi dah sebut as-salah. As-salah. Semaya. Buku semaya pun di antara akhir sekali Nabi sebut. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu milik di tangan-tangan kananmu. Di antaranya perempuanlah hamba sahaya. Ma malakat aymanukum. Tu dia. Semaya. Buku semaya pun Nabi pesan juga. Nabi sebut di akhir hayat dia. Nah, Nabi tak terlupa dengan salah. Nabi tak terlupa. Yang keduanya masalah kubur. Adapun hak sebut saat ni apa dia ummati itu tak ada dalam hadis. Tak ada hadis sahih. Hak disebut kata ummati itu tak ada dalam hadis. Masyhur situ dah. Masyhur situ. Tak ada. Nabi sebut apa dia qatalallahu al-yahuda wan nasara ataupun laknatullah 'alal yahud wan nasara. Lepas tu yang keduanya as-salah wa ma malakat aymanukum. Tu dia. Lepas pada tu Aisyah ayat kata mata Nabi pun tengok kepada perabung serta sebut kata ar-rafiqul a'la ataupun ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi ada sebut situ. Ma'al ladzina an'ama Allah, bersama dengan orang yang telah beri nikmat dengan Allah kepada mereka itu daripada puak-puak nabi, puak siddiq, puak syuhada dan salihin. Maka Aisyah ayat kata kalau gitu Nabi pilih nama tu dah. Nabi tak pilih dah puak kita. Aisyah ada kata diri sendiri. Kerana apa? Kerana Aisyah biasa dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum pada ni lama dah sekolah dia duduk sihat lagi. Nabi biasa kata tidak dia dicabut nyawa seorang nabi kecuali dia dipilih. Dia dipilih di antara nak duduk atas dunia kekal ataupun nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila Nabi itu sebut kata ma'al ladzina an'ama Allah, nah, alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, dan disebut kata ar-rafiqal a'la, dalam hadis lagi kata balir rafiqal a'la, bahkan ar-rafiqul a'la. Maknanya apa dia ar-rafiq? Teman yang maha tinggi. Nah, maka di situ Rasulullah apa dia Aisyah ayat kata tahulah kata Nabi itu pilih apa dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nak sebut mari tapi hadis ni tidak nak temu, cari hadis tak temu. Kata Jibril itu apa dia buka pintu minta izin bawa malaikat malakul maut mari duduk di kepala Nabi, lepas tu mayat cabut roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu pun tak ada temu dalam hadis yang sahih. Tak ada temu hadis yang sahih. Maka Ibnu Hajar ayat kata hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari Isnin. Nah, tidak ada khilaf serupa dengan hari beranak pada bulan Rabiul Awal. Nah, hampir-hampir nak jadi ijma' dah. Kata apa dia hari Isnin 12 Rabiul Awal hari mati. Cuma hari beranak 12 Rabiul Awal hak tu khilaf besar. Dan hak 12 tu dhaif sekali. 12. Tapi hari Isnin juga. Hari Isnin jelas Nabi beranak dan Nabi lahir pada Nabi lahir dan Nabi mati pada hari Isnin. Nah, Rabiul Awal. Hak sahih lagi mati pun meninggal dunia wafat. Ada-kadang payah waktu nak sebut tak boleh kata Nabi mati. Nya berjuruh itu lalu. Juruh tak boleh kata Nabi mati. Nabi mati meninggal dunia wafat boleh kata belaka. Pentingnya mati. Cuma bagi kita orang Islam ni kita yakin dah kata matinya Nabi bukan seperti mana mati seorang yang biasa. Dia ada makam yang tersendiri yang kita tak tahu. Tapi mati Nabi mati. Orang yang paling mula sekali dibangkit oleh Allah SWT pada hari kiamat esok Nabi. Mana apabila dia dibangkit, mana dia mati. Nah, cuma Nabi mati tak serupa kita mati, tak serupa dengan orang syahid mati. Orang syahid itu pun dia panggil ada martabat dia dah, khah dah. Maka bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidus syuhada, dia panggil penghulu kepada syahid. Nah, itulah dia panggil lagu itulah. Nah, mari kemudian hari-hari bercara mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu nanti kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Nah, cuma hari ni itulah hari panggil saat terakhir, hari panggil saat berpisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ummah dia dan dengan sahabat-sahabat dia pada hari apa dia kematian ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.